Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Khalid bin Khairul dan hari ini kita akan buat satu program Borak Santai-Santai bersama rakan saya Farhan Chowki. Baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan tentang adab berinteraksi dalam media sosial. Bagi pandangan saudara Khalid, apa tujuan kita menjaga adab dalam media sosial ni? Tujuan kita untuk menjaga adab dalam media sosial ni ialah menjaga interaksi dengan orang dalam media sosial tersebut. Kita tahu bila remaja masuk dalam media sosial ini, lebih kurang dia akan dia akan berkawan rapat dengan rakan-rakan dalam sekolah, universiti, tempat kerja dan sebagainya. Maka kita kena jaga adab supaya kita akan lagi rapat dengan interaksi dengan mereka tersebut. Apa lagi? Saudara Farhan? Kalau saya, adab tu penting supaya kita tidak menyinggung perasaan orang lain kalau kita salah kata ataupun sebagainya lah. Baiklah saudara Farhan, apa anda rasa kelebihan atau kekurangan penggunaan media sosial ini? Kelebihan menggunakan media sosial bagi saya, yang pertama, kita boleh berinteraksi dengan orang yang jauh berjauhan dengan kita. Kita boleh tanya khabar mereka, bertanyakan tentang keadaan mereka sekarang ni, dan seterusnya kita boleh mengetahui tentang berita ataupun keadaan semasa yang berlaku di dunia. Sebagai contohnya, isu saudara kita di Palestin sekarang ini merupakan antara isu yang viral dan amat diberikan perhatian, bukan sahaja di negara kita, malah penduduk Islam di seluruh dunia. Bagi saudara kami pula, apa kekurangan media sosial? Baiklah saudara, saya rasa antara kekurangan bila kita guna media sosial, lebih utama kepada remaja pada zaman ini, ialah ketagihan. Kita tahu bahawa kelebihan remaja yang menggunakan media sosial ini, dia orang akan lupa tanggungjawab dia orang sebagai contohlah pelajar, contohlah ketua keluarga ke, dia akan bazirkan masa untuk menggunakan media sosial dengan benda yang tidak berfaedah, seperti tangkap video, rakaman live apa. Itu antara kekurangan. Baiklah saudara, ada ke dalil ataupun surah dalam Quran yang menceritakan tentang media sosial? Dalil mengenai media sosial tak ada lah, tapi ada dalil yang boleh kita kaitkan tentang menyampaikan berita. Seperti yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan." Maksudnya kita kena guna media sosial ni hanya bertujuan untuk menyampaikan berita ke? Tidak juga. Kita boleh guna media sosial ni dengan banyak tujuan. Bukan sahaja menyampaikan berita, kita boleh menyampaikan mengenai sejarah-sejarah Islam. Kita boleh menyampaikan tentang ilmu sains, ilmu fizik, matematik dan sebagainya. Tetapi, apa kata kalau saya nak guna media sosial dengan borak santai-santai, tetapi ada orang yang melihat saya beri konten tapi dia tersalah informasi daripada saya still tetap akan dapat dosa ke? Dia tak ada apa kesan? Kalau orang salah faham, maka kita betulkan ataupun kita kena terangkan pada mereka supaya mereka faham apa yang kita cuba untuk sampaikan. Baiklah, terima kasih saudara Farhan. Marilah kita berhenti sekejap, lihat iklan dan kita akan kembali selepas ini.
mana jua? Baiklah, selamat kembali kepada program Borak Santai-Santai. Jadilah, Cik Farhan, saudara Farhan, apa kaedah kita boleh lakukan untuk kuatkan adab terhadap media sosial? Kaedah yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita, antaranya kalau kita nak sampaikan sesuatu berita, semestinya kita kena sampaikan berita yang baik, dan kita perlu selidiki mengenai kebenaran tentang video ataupun berita itu, dan pastikan kita tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain. Selain daripada itu, kita perlu menjaga masa ketika menggunakan media sosial. Kita kena bahagikan masa kita, bila kita nak guna media sosial ni, berapa lama kita nak guna, supaya kita tidak mengganggu kerja-kerja kita yang lain. Seperti kalau pelajar sekolah, mereka perlu menyiapkan kerja rumah mereka, ataupun orang-orang yang sedang bekerja di ofis, mereka ada tanggungjawab yang mereka perlu selesaikan. Bagi Khalif pula, apa kaedah yang boleh kita gunakan? So, bila kita guna media sosial, antara benda yang paling penting kita kena jaga ialah pandangan orang lain. Pandangan ini sangat penting sebab setiap manusia ni kita ada pandangan yang berbeza. Salah satu contohnya ialah cuba pernah tengok Marvel Avengers? Nah, so macam contohlah saya suka Iron Man, so Farhan Saya suka Captain America. Captain America. So saya kena jaga adab dengan pandangan dia. Kalau dia suka Captain America, saya tak boleh cakap kat dia, kamu kena sokong Iron Man juga. Dia tak boleh macam tu. Antara satu lagi kita kena buat ialah jaga maruah orang lain. Contohnya, kita buat trend-trend TikTok yang memalukan. Contohlah macam TikTok dekat barat yang USA buat tu, banyak yang menggunakan antara pasangan orang yang belum kahwin lagi. So kita kena jaga tu sebab takut nanti kalau disebar melalui media sosial, nanti semua akan tahu dan semua rakan-rakan keluarga si orang yang terlibat tu nanti dia akan malu, nanti dia akan hilang maruah diri. Itu pun kena jaga tangan, lisan, mata untuk berbuat dosa seperti dalam trend itu. Baiklah saudara Farhan, rasanya dah lama dah kita borak santai-santai ni. Dah cakap banyak kan, pasal kelebihan lah, pasal kaedah. Apa lagi kita cakap? Saya rasa tak ada apa yang perlu dijelaskan lagi. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini, banyak kita dapat. Kita tahu cara mengawal daripada menggunakan media sosial dengan cara yang tidak faedah. Kita juga tahu kelebihan dan kekurangan dia. Jadi saya rasa itu sajalah untuk program kita pada hari ini. Satu peringatan, sediakan payung sebelum hujan. Dan Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.